TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan litulab wal muallimin, wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 21. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allam maddah al-lughat al-arabiyyah mu'asirah. Hari ini kita nak belajar subjek bahasa Arab mu'asirah. Tapi para penonton, murid-murid kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Kalau keluar pada rumah, kita nak bercakap, pastikan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga penjarakan fizikal dan jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Alright, hari ini kita nak belajar subjek bahasa Arab mu'asirah. Tapi sebelum tu, hayya nanduru ila syakhsiyati zatiyah duyufuna al-yawm. Jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. Marhaba, kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, indana fi studio Ustaz Amin wa hiya fil maddah lughat al-arabiyyah mu'asirah. نعم عندنا سؤال يا أستاذ. نعم تفضل. ما المادة الذي سندرسه اليوم أستاذ؟ الموضوع الذي سندرس هذا اليوم هو من أعلام المسلمين أو من المفكرين المسلمين المعاصرين. Maknanya kalau kita nak cerita dalam topik kita pada hari ini, kita nak membincangkan tentang para ulama Ustaz yang mana membicarakan ulama-ulama terkini, ulama moden, ulama moden yang membicarakan Sahih. tentang topik kita pada hari ini. Baik Ustaz, sebelum kita mulakan, apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu Ustaz? Baik. Okey, tafadhal ya Ustaz. Okey, walaupun kita berada dalam kelas macam ni Ustaz, kita tetap memakai pelitup muka sepanjang kelas kita pada hari ini supaya apa, kita dapat mengekang wabak COVID-19. Betul Ustaz? Betul. Okey, Sahih. baik. Kita nak dengar pula apa dia pandangan murid-murid kita tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. لماذا أحب باللغة العربية؟ السبب الأول لا شيء آخر، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن، ويمكنني أن أفهم آية القرآن بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغة العربية تسهل علي تعلم وفهم المعرفة الدينية العميقة، وحتى أكثر عندما تأتي المعرفة من العلماء بشكل مباشرة أو غير مباشرة. السبب الثالث، وأن هذه اللغة العربية يمكن أن تمنحني الفرصة لمواصلة دراستي في الخارج مثل مصر أو الأردن. في الختام، تعلم اللغة العربية لأنها جزء من معرفتي لأنفسنا ومفيدة للمستقبل. أنا أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة. اللغة العربية لغة عالمية يستخدمها كل الناس في سائر العالم. أحب هذه اللغة لأنها لغة جميلة ورائعة. أستطيع أن أقرأ وأفهم القرآن والسنة. إذا فهمت هذه اللغة، أحب أقرأ كتب التراث علمية لزيادة علمي والمعرفة. مع السلامة. Subjek LAM merupakan subjek yang paling saya minati. Antaranya kerana bahasa Arab merupakan mukjizat dan mempunyai kelebihan yang luar biasa berbanding bahasa lain. Selain itu, saya juga dapat mengenali bahasa syurga dengan lebih mendalam. Dalam pada masa yang sama, subjek LAM merupakan subjek yang mudah diskor dalam peperiksaan kerana senang diingati dan mudah difahami. Didik TV KPM. أنتم معنا طريق إلى النجاح SPM 2021. عندي سؤال أستاذ. تفضل. لماذا ندرس اللغة العربية أستاذ؟
ندرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة الجنة. Masya Allah. Hadha lughah jamil. جميلة Ustaz, جدا جدا. Okey, baik. Tadi Ustaz sebut berkaitan dengan kenapa kita belajar bahasa Arab ni kan. Sebenarnya bahasa Quran ni kita sedar ataupun tidak Ustaz. Setiap orang Islam kita Ustaz, rupanya setiap hari dia cakap Arab. Sahih. Terutamanya pada waktu solat adalah kan. Solat, Waktu solat kita cakap dalam bahasa Arab, usalli fardul maghribi talata rakaatin lillahi taala. Itu dah bahasa Arab dah Ustaz kan? Sahih. Baik, rupa-rupanya inilah kepentingan kalau kita belajar bahasa Arab, kita boleh memahami akan apa yang kita sebutkan setiap hari. Baik Ustaz, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Walakin qabla an nabda saufa na'ud ba'da qalil. Ibqu ma'ana tariq ila najah SPM 2021. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Alright, kita nak ucapkan tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya pada SPM 2020. Anda semua awesome dan anda semua dapat merasai kejayaan atas kesabaran mereka dalam buat latihan, kelas online dan sebagainya. Betul Ustaz Betul. Mereka susah payah kelas online, yang cikgu pun bersusah payah mengajar secara online kan. Tapi akhirnya hasilnya cukup memberansangkan. Betul tak Alhamdulillah. Ustaz ada komen sikit tak untuk murid-murid kita tahun ni Ustaz? Untuk calon 2021. 2020. Komen Maknanya macam mana Ustaz sebagai seorang guru ni, bangga tak murid-murid kita berjaya pada tahun mesti ni? bangga. Bangga. Harapan yang sama juga untuk 2021 dengan sama dengan 2020 sebab cabaran mereka sama. Betul. Belajar di rumah. Tapi walau macam mana pun cabaran tetap mereka hadapi dengan penuh semangat juga Betul. Okey, baik. Ma'ana al-yawm ba'd asdiqa alladhi sawfa takunu ma'ana hayya nushahiduhum jami'an. Kita bersama dengan murid-murid kita pada hari ini yang akan bersama dengan kita dalam kelas kita dalam subjek Al-Lughatul Arabiyyah Mu'asirah. Jom kita perkenalkan murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, mana mereka ni? Ada ke tidak lagi? Alright. Yang ni bakal dapat straight A Ustaz. InsyaAllah. Amin ya kalau Rabbal Alamin. tengok muka tu dekat dahi tu dah ada dah straight A. InsyaAllah. Baik Ustaz. Mungkin araf nafsaki. Tafadhali Zahratul Farihin. Boleh kenalkan diri anda? Okey. Assalamualaikum. Okey. Nama saya Zahratul Farihin binti Muhammad Nafiah. Saya tingkatan 5 bersekolah di Sekolah Agama Menengah Belangat, Selangor. Okey. Nama sekolah tu highlight sikit. Highlight sikit. Daripada mana tadi? Konten. Saya Saya daripada Okey, Sekolah baik. Agama. Daripada sekolah... ni anak murid Ustaz lah kan? Ya, betul. Okey, baik. Sebab hari ni special Ustaz Ya. Daripada pelbagai Pelbagai sekolah sekolah. yang bersama Betul. dengan kita pada Dan hari ni. negeri yang berbeza. Negeri yang berbeza. Tapi duduk dalam satu kelas Ustaz Ya. Okey, baik. Seterusnya, mungkin araf nafsaki. Tafadhali Nur Syahida. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ismi Siti Nur Syahida binti Rosli. Adrusu fi madrasatu ad-diniyah Darul Iqtisad. Padang Sanai Kuala Nerang, Kedah. Min Kedah. Kedah. Sahih. Jauhnya. Okey, terima kasih Syahidah. Dan kita ada seterusnya. Ni abang jejaka tampan kita ni. Kita bersama dengan Fahrin. Abang paling comel sekali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fahrin Damir bin Badrul Izham dan saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Belangat, Selangor atau lebih dikenali sebagai Samten. Okey, kalau sekolah dikenali sebagai Samten, kalau awak dikenali sebagai apa? Ada nama glamour tak? Orang biasa panggil Fahrin aku Panggil Fahrin. Tapi takut terkira Fahrin Ahmad nanti. Baik, seterusnya kita ada jejaka kita. Silakan Faris, mungkin araf nafsak. Tafadhal. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
اسمي محمد فارس بن جبر صديق وأدرس في مدرسة تون أحمد زيدي الثانوية الوطنية الدينية في كوچing Sarawak. Woi, lagi jauh Ustaz daripada Kuching. Okey, ni kita panggil ketua kelas lah sebab dia pakai songkok kan hari ni kan. Dan indana fi Google Meet fi Amni Yumni, tafadhali araf nafsaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amni Yumni binti Mahbub, Ikatan 5 dari SMA Khairiyah Kuala Terengganu. Kepuk leko. Nah, baik. Yang terakhir kita ada Nur Zahirah. Araf nafsaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Zahirah binti Muhammad Mazli wa ana minal madrasah SMK Ma'had Al-Khairil Banat fi Perak. Masya Allah. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Masya Allah. Bi khair. Masya Allah. Hal antum musta'idun ayyuhat tullab? Naam. Okey, semua dah bersedia dah Ustaz. Jadi kalau bersedia ni tunjuk lagu sikit. Nampak macam bersemangat kita nak mulakan kelas kita pada hari ini. Okey Ustaz. Jadi subjek kita hari ini macam dalam kelas kita yang lalu Ustaz kita membicarakan tentang para ulama. Dulu ulama sabiq, ulama yang terdahulu Ustaz. Tapi hari ini ni ulama kontemporari Ustaz. Okey, baik. Jadi orang kata tanpa lengahkan masa lagi Ustaz, apa kata kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini? Baik. Okey, murid-murid kita pun dah bersedia. Tafadhal ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah hadzal yaum nahnu nadrus al-lughat al-arabiyyah mu'asirah lis-sanah ar-rabi'ah. Lis-sanah ar-rabi'ah al-mihwar thalith تحت الموضوع من المفكرين المسلمين المعاصرين والجملة الفعلية والجملة اسمية. Ini tajuk untuk qawaid. Jadi dalam tema yang ketiga ini ada dua perbahasan topik yang berbeza. Satu berkenaan dengan minal mufakirin al-muslimin al-mu'asirin, atau kita kata tema dia yang besar adalah a'lamil muslimin al-mu'asirin, iaitu tokoh-tokoh ilmuwan kontemporari yang moden. Jadi di sini pemikir-pemikir Islam, antara tokoh-tokoh ilmuwan moden juga ada ulama, ada pemikir Islam. Jadi digabungkan, dimasukkan dalam satu topik yang di bawah naungan moden lah, kontemporari. Sebelum ini tema yang mereka belajar, pelajar-pelajar di rumah serta yang berada di studio ni, mereka belajar di tema yang kedua, iaitu ulama-ulama silam. Sekarang tema yang ketiga, iaitu kontemporari. Ada pemikir Islam dan ada ulama. Okey, hayya nanzur. Okey Ustaz. Okey. Taib. Antara pemikir-pemikir Islam dan ulama-ulama yang saya tampilkan di sini, yang Ustaz datangkan di sini, cuba jelmakan. Pelajar-pelajar di rumah yang belajar topik ini, mereka perlu mengetahui nama-nama pemikir-pemikir Islam ataupun nama-nama ulama Islam kontemporari yang sedia ada ini. Kena hafal lah nama-nama dia Ustaz. Sekurang-kurangnya kalau kita katakan untuk menghafal, lebih baik untuk membina karangan lah. Tapi kalau sekurang-kurangnya mereka mengenal, tahu siapa dia. Antaranya Jamaluddin Al-Afghani, Dr. Najib Al-Kilani. Ini gelaran mereka Ustaz ya? Ya, ini nama mereka juga. Nama mereka juga. Ya. Muhammad Ali As-Sabuni, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Syekh Ali At-Tantawi, Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni, Al-Syekh Muhammad Abduh. Ada lagi, ramai lagi yang lain. Dalam buku teks pun ada, buku teks yang ada di dekat pelajar, mereka boleh lihat. Ada lagi tokoh-tokoh yang lain yang ada. Ada ulama-ulama daripada Nusantara kita pun ada. Yang ni semua Arab kan. Kalau tengok cuma ada daripada Pakistan ada semua kan. Jadi Nusantara pun ada. Siapa yang berada di Nusantara yang dikatakan moden lah. Ya. Siapa kita nak tanya murid kita. Kita nak tanya Muhammad Faris Al-Kuching ni. Sila Faris, boleh bantu tak? Ustaz tanya soalan tadi, siapakah di antara ulama yang Nusantara ada di Nusantara dikira sebagai pemikir Islam ataupun ulama sendiri? Itu ada dalam buku teks kita pun ada. Okey.
Faris nak cuba ke? Boleh. Boleh. Okey, tafadhal ya Faris. Misluhu Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sahih. Ahsanta. Itu pun kita boleh kategorikan sebagai pemikir. Ya, dia ulama Islam lah. Okey, terima kasih Faris. Antaranya yang lain juga Datuk Osman Awang, Za'ba, Zainal Abidin bin Ahmad, dan juga Prof Ungku Aziz, Wakil Islam. Jadi ramai Nusantara kita pun ada. Jadi pelajar-pelajar ini perlu mengetahui, sekurang-kurangnya mengenal mereka ini ya. Jadi ini yang saya keluarkan. Jadi okey, kita tengok pembelajaran ini membantu pelajar dari sudut peperiksaan dari macam mana. Yang pertama, liqira'atil qit'ah atau liqira'atin nas qira'atan sahihatan khususan fi imtihani syafawi. Pelajar nanti dalam peperiksaan lisan, mereka perlu membaca teks yang berkenaan dengan tokoh dengan betul. Kalau ada teks tu teks berkenaan dengan tokoh, nama kena sebut dengan betul, nama negara mereka, tempat kelahiran mereka kena sebut dengan betul, nama-nama kitab. Jadi kebanyakan itu yang kita menggalakkan pelajar untuk banyak membaca tokoh-tokoh Islam, sama ada silam ke moden, kita kena baca untuk tema ni moden. Banyakkan baca. Tidak mengharapkan saja kepada yang ada daripada buku teks, bahkan mencari juga dalam sumber-sumber yang lain. Supaya baca nanti betul. Pernah kita uji membuat ujian membaca teks khususnya nama Baghdad memang tahu dalam bahasa Melayu Baghdad disebutnya, tapi bila dalam penulisan Arab pelajar-pelajar tidak menyebutnya Baghdad, membaca dengan Birodat, Birdad dan lain-lain. Jadi pelajar perlu membaca sumber-sumber berteraskan bahasa Arab. Maknanya pelajar kena sentiasa membaca buku teks dengan baik. Ya, membaca buku banyak. Macam tadi pun Syekh Muhammad Abduh, mungkin orang takkan baca Syekh Muhammad Abduh, Muhammad Abdah ke, Muhammad Abdi ke. Jadi kalau pelajar tak diberikan baris Ya, sebab ujian dia adalah membaca. Kita memang takkan bagi baris. Jadi pelbagai versi bacaan yang kita dengar untuk mengelakkan kesalahan membaca, pelajar kena banyak kerap membaca dengan betul. Kalau baca dalam bahasa Melayu, kita hanya mendapat isi konten berkenaan peribadi tokoh tersebut. Betul. Tapi digalakkan di sini membaca sumber-sumber yang bahasa Arab, sumber daripada Arab lah, berkenaan dengan tokoh, agar dapat membaca dengan betul. Contoh kelahiran Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Dia dilahirkan di Asad Abad. Kalau tulis Asad Abad, memang kita takkan dapat membaca dengan baik. Okey, jadi ini yang pertamalah, fokus kepada pembelajaran ini untuk kepada peperiksaan. Bacalah, galakkan saya adalah bacalah sumber daripada Arab dengan banyak. Berkenaan dengan tokoh-tokoh Islam kontemporari. Okey, jadi ini kalau kita boleh katakan sebagai markah bonus kot Ustaz sebab membaca sahaja kot. Betul. Ini markah untuk peperiksaan. Baik. Kemudian yang kedua, li bina'i atau li kitabatil insya kitabatan sahihatan. Untuk menulis karangan dengan menggunakan berkaitan tokoh dengan mendapat fakta yang tepat dan dari sumber yang dipercayai. Nak tulis karangan nanti, ini ujian bertulis pula. SPM. Kalau ada berkenaan dengan soalan tulis salah satu tokoh yang anda pelajari, kena tahu namanya, tempat kelahirannya dan banyak-banyak fakta yang fakta tak boleh pesong lah. Ulama daripada Arab, kita cerita ulama daripada Malaysia, dia lahir di Malaysia. Itu tak jadi pula itu satu benda fakta yang tidak tepat. Okey. Baik. Kita tengok bagaimana pembelajaran ini membantu pelajar, terutamanya untuk penulisan karangan. Tadi kita tengok untuk ujian lisan. Ujian lisan mereka perlu banyak membaca. Membaca sumber-sumber yang ada berkenaan dengan ulama, mencari tokoh-tokoh ulama yang masyhur, yang kontemporari yang masyhur. Baik, untuk karangan mereka perlu pertama ulama dan pemikir-pemikir Islam yang masyhur ini, mereka perlu hafal ataupun mengenal pasti Ismul Kamil, nama penuh ulama tersebut. Kalau boleh dapat hafal, sebab nanti nak menulis karangan sebanyak 150 patah perkataan, Aiman. Satu jumlah perkataan yang besar, banyak. Betul. Jadi nama penuh, kelahiran mereka, di mana, bila tarikhnya, kalau wafat
dah meninggal, bila tarikh wafatnya, meninggal tu bila, itu antara benda yang perlu mereka tahu, kuasai. Kalau dia buat secara point boleh ke Ustaz? Karangan dia kena dia perlu mengarang. sambung-sambung lah kan. Jadi nak menambahkan jumlah patah perkataan perlu mengarang lah. Kalau buat point nanti tak cukup pula jumlah perkataan. Betul. Baik. Kemudian yang kedua, sifat dia, iaitu peribadi yang ada, sifat yang ulama sekurang-kurangnya datangkan 3 sifat. Berani, hurai pula berani tu dari sudut apa dia berani? Berani menyebarkan Islamnya. Bijak, apakah bukti kebijaksanaan dia? Untuk huraikan bukti kebijaksanaan dia. Yang ketiga, tidak berputus asa. Apakah bukti ketidakputus asa dia tu? Kat situ boleh pecah banyak lah. Yes, kena hurai. Benda ni kita perlu hurai. Jadi perkara-perkara ini pelajar perlu hadam. Ada setengah sumber bacaan dia cerita berkenaan dengan sifat ulama tersebut. Ada setengah dia tak cerita, kita sendiri kena memahami dari segi penceritaan yang kita dapat. Jadi benda ni kena banyak membaca lah. Betul. Okey. Yang ketiga, al-ishamat. Sumbangan dia terhadap masyarakat. Apa sumbangannya? Sekurang-kurangnya keluarkan 3 sumbangan terhadap masyarakat. Menulis kitab, apa nama kitabnya? Al-Muwatta'. Baca betul-betul Al-Muwatta'. Ada yang pernah dalam ujian dulu tidak membaca dengan Al-Muwatta', tak pernah jumpa perkataan tu, baca Al-Muta'. Satu kesalahan. Jadi tak pernah membaca. Dia Al-Muwatta'. Jadi sumbangan itu boleh katakan penulisan karya penulisannya, sumbangan dari sudut perjuangan dia dalam menegakkan Islam, dalam masyarakat dia, menyebarkan dakwah. Dan yang keempat adalah cabaran yang dihadapi untuk dia dalam hidup dia. Barulah benda ini dapat dirumuskan dalam satu karangan. Dan perlu huraian lah bagaimana cabaran yang ditempuh oleh dia. Jadi sumber yang boleh diambil, internet dan buku. Buku teks kita menjadi satu rujukan utama. Baik. Jadi maknanya Ustaz, sebelum kita nak buat karangan Ustaz, saya suka bila Ustaz buatkan seolah-olah macam peta minda Ustaz. Ya, ini nama dia peta bulatan. Peta bulatan. Peta bulatan. Maknanya kita listkan dulu isi penting, kemudian baru kita buat ayat terhadap satu-satu poin yang kita dapat tu Ustaz. Naam. Okey, dan biasanya Ustaz, ni berapa markah Ustaz yang kita nak dapat ni untuk satu karangan? Untuk karangan ni, satu karangan keseluruhan markah besar juga. Hampir 30-40 itu. Banyak juga kan? Banyak, memang banyak. Maknanya perlu kuasai dengan lebih baik. Tapi Ustaz, nanti kita akan pelajari tentang bagaimana nak buat ayat dan sebagainya Ustaz. Nanti Ustaz ajar. Itu masuk dalam qawaid. Okey, cantik. Okey Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey, baik. Seterusnya, sebelum tu untuk bahagian ini ada soalan ke daripada murid-murid? Okey, kita nak tanya murid-murid kita. Okey, mungkin ada yang nak tanya soalan tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Silakan. Siapa nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Okey, Zahira. Siapa tu? Man Huna? Zahira. Okey, Zahira. Saya ingin bertanya tentang bahagian mutalaah. Contohlah kalau ada pelajar tu dia tak faham sepenuhnya tentang petikan soalan dan dia ambil jawapan yang masih berkaitan dengan soalan, tapi jawapan dia ada juga bercampur dengan jawapan yang tak berkaitan. Jadi adakah akan berlaku pemotongan markah pada jawapan pelajar tersebut? Baik. Okey, terima kasih Zahira. Syukran ya Zahira. Iyalah Ustaz, dia tak faham soalan tu Ustaz. Ya. Kalau dia biar kosong, lagilah tak dapat apa. Yang saya faham dari soalan Zahira, iaitu ketika menjawab soalan teks berdasarkan teks. Kalau dikata ambil isi yang kan dia kata tak faham isi, maknanya teks lah, disediakan teks, kemudian ada soalan bagaimana nak tulis jawapan daripada teks tersebut. Dia ambil yang teks yang tidak berkaitan masuk. Ya, di situ mestilah berlaku pengurangan markah. Ya, akan berlaku pengurangan markah sekiranya kita tidak tulis muqaddimatul jumlah, kepala ayat dia, kemudian terlebih ambil isi yang bukan sepatutnya, memang adalah.
Ya. Tapi at least ada jugalah Ustaz kan? Ada daripada markah kita tinggalkan. sekiranya CP ada markah CP-nya. Kalau jawapan yang tepat memang akan dapat untuk markah tepat. Okey, boleh lah Ustaz, bagilah markah sikit Ustaz. Bagilah peluang sikit kan. Okey, baik Ustaz. Mereka ni boleh. Dan kita nak buka lagi Ustaz pada murid kita untuk bertanyakan soalan, boleh Ustaz? Boleh. Okey, ada lagi ke soalan yang boleh kita bincangkan pada hari ini? Sebab Ustaz 150 patah perkataan ni satu jumlah yang cukup besar. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimana pembahagian itu Ustaz, supaya kita nak nampak tak adalah banyak sangat sebenarnya kalau bila dah dipecah-pecah kan Ustaz kan? Betul. Macam mana tu Ustaz? Okey, sepatutnya kita bijak dalam membahagikan isi. Kita bila menulis karangan, nama penulisan karangan kita mesti menulis dengan secara teratur. Bagaimana konsep teratur? Ikut kita dahulukan yang mana yang perlu diutamakan. Dan juga kita perlu mengingat fakta-fakta yang jelas. Dia ada yang kita tulis secara fakta terbuka, iaitu mana-mana saja yang sumber yang agak rasional kita boleh terima. Tapi ada yang berbentuk fakta tertutup, iaitu fakta tu memang itulah dia, kita tidak boleh pesong lagi. Contohnya kalau macam sifat, mungkin kita boleh letak apa saja sifat-sifat baik yang ada kepada tokoh-tokoh tersebut. Kalau macam tarikh lahirnya, kita kena ingat menambah jumlah patah perkataan ya. Tarikh lahir, di mana tempat wafat, kalau dia dah wafat, di mana tempat dia lahir, bagaimana dia membesar, ketika tempoh dia membesar. Itu pun memberi sumbangan dalam menambah jumlah patah perkataan. Dan cabaran-cabaran antara sumbangan juga. Nama-nama kitab dia, kalau dia tak ada kitab, apakah dia punya sumbangan tenaga dia terhadap masyarakat. Bila kita kata tokoh, bila kita kata ulama, mesti dia ada sumbangan di terhadap masyarakat. Jadi boleh jadi Ustaz, boleh jadi di antara ulama-ulama yang kita bincang ni Ustaz, ada persamaan di antara mereka sebagai contoh sifatnya kan, dan juga sumbangan mereka. Dan kita akan bicarakan perkara ini dengan lebih lanjut selepas ini Ustaz. Baik. Dan boleh kita berehat seketika Ustaz? Boleh, insya-Allah. Okey, Ibu Kumana, Tariq Ilan Najah, SPM 20 Wahid wa 20. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana Tariq Ilan Najah SPM 20 Wahid wa 20, dan kita nak ucapkan kepada murid-murid kita yang baru saja dapat keputusan SPM tahun 2020, kita nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya, dan kepada yang mungkin alamak kita target dapat 5A, dapat 7A, dapat 9A. Tapi Ustaz, tengok-tengok dapat 1A je Ustaz. Allah. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Sebab perjalanan anda masih jauh lagi. Betul. Betul Ustaz Betul. Ustaz berapa A? Rahsia. Rahsia. Yang ada. Dan kita nak bagi tahu bahawa perjalanan anda masih jauh lagi. Sebab kita masuk universiti nanti, biasa orang dia akan comeback waktu dekat universiti. Betul. Betul Ustaz Ya. Dan kita kena pastikan bahawa kita terus belajar dan akhirnya kita akan berjaya. Betul Ustaz? Betul. Baik Ustaz, kita nak teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita dah cerita dah bagaimana kita nak memahami soalan daripada sudut kita nak menceritakan tentang ulama-ulama tersebut. Dan poin-poinnya, sifat-sifatnya, sumbangan dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak buat ayatnya tu Ustaz? Jadi kita nak belajar dengan Ustaz Amin. Okey Ustaz, boleh kita teruskan? Boleh. Okey, tafadhal Ustaz. Baik. Untuk membina ayat tu ya Aiman, nantaqil ila al-qawaid. Al-an nadrus an al-qawaid tahta al-mawdu' al-jumlah al-fi'liyah wal jumlah ismiyah. Dalam membina jumlah ni apa? Jumlah adalah ayat. Jumlah adalah ayat. Dalam membina ayat yang lengkap, ada dua konsep saja, iaitu yang pertama membina menggunakan jumlah fi'liyah, dan yang satu lagi membina dengan menggunakan jumlah ismiyah. Ada dua kaedah ya. Jadi bagaimana, apa yang dikatakan itu jumlah al-fi'liyah? Al-jumlatul fi'liyah allati tabda bil fi'li, iaitu jumlah ayat bahasa Arab yang bermula dengan kata kerja. Itu dinamakan jumlah fi'liyah. Okey. Yang kedua, al-jumlatul ismiyah allati tabda bil ism, iaitu ayat yang bermula dengan kata nama. Jadi ayat bahasa Arab polanya mudah saja. Ada dua kaedah. Satu, menggunakan kata kerja sebagai perkataan yang berada di mula-mula ayat, pemula ayat, dan satu lagi adalah kata nama.
Ini boleh kita tengok dalam semua penulisan Arab, mereka menggunakan di antara dua ni sahaja. Baik. Okey. Kita tengok bagaimana jumlah fi'liyah ini terbentuk. Okey, antaranya dia terbentuk dengan fi'il madhi. Kan jumlah fi'liyah bermula dengan fi'il. Jadi bermula dengan fi'il madhi. Okey. Yang kedua, bermula dengan fi'il mudhari'. Boleh bermula dengan fi'il mudhari'. Baik. Dan yang ketiga, boleh bermula dengan fi'il amar. Fi'il amar. Naam, sahih. Jadi tiga benda fi'il yang ada kita belajar dulu kan, fi'il madhi, mudhari', amar. Pelajar-pelajar di rumah pun belajar di tingkatan 3 dahulu tentang fi'il ini. Baik, ini penggunaan fi'il di dalam jumlah al-fi'liyah. Bagaimana pula dengan jumlah ismiyah? Tapi marah betul Ustaz contoh tu. Sampai dia suruh tidur dekat atas katil. Dekat katil Ustaz. Mungkin tidurlah kat katil. Tidurlah atas katil. Dia marah kan? Nam ala sarir. Tapi setakat ni murid kita masih belum tidur lah Ustaz. Ustaz tanya Perli tu, contoh tu kan. Okey, baik Ustaz. Tidur kan tertidur, ada kadang-kadang murid kita tidur atas meja. Betul. Tapi kita pun tak adalah nak galakkan tidur atas katil. Sekolah tidak sediakan katil melainkan bilik kecemasan. Okey. Jadi untuk jumlah al-ismiyah, bagaimana dia terbentuk? Antaranya dengan kata isim. Muhammad Mujtahid sebagai contoh. Ini isim alam lah. Kata nama alam. Yang kedua, Huwallahu Ahad. Itu ayat Quran Huwallahu Ahad. Dialah Allah yang Esa. Yang dia bermula juga dengan kata isim dhamir, isim dhamir. Okey, dan yang ketiga, haza kitab. Dia bermula juga dengan isim isyarah. Banyak isim-isim pecahan isim yang bermula dengan apa jua isim, dia adalah jumlah al-ismiyah. Okey Ustaz, ni kunci dia lah Ustaz. Kunci dia. Kita nak buat ayat 150 ayat ni kena ada dua kunci ni. Basic untuk membina ayat kena memahami kategori jumlah dahulu. Okey. Selepas itu kita akan belajarlah teknik mengembangkan lagi ayatnya. Tapi asasnya adalah jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah yang kita sebutkan. Nak buat ayat berkaitan dengan alladhi tabda' bil fi'il, yang dimulakan dengan fi'il dan jumlah ismiyah yang dimulakan dengan isim. Okey Ustaz, kita dah dapat kuncinya, kita dapat kaedahnya Ustaz. Jadi selepas ini Ustaz, apa pula kita akan pelajari? Mungkin kita nak tanya pelajar lah berkenaan dengan jumlah fi'liyah. Mereka telah pelajari tahun lepas. Jadi mungkin kita nak tanya jumlah fi'liyah yang mereka cipta, yang mereka buat sendirilah ayat tu. Mungkin ada jumlah fi'liyah kan, dengan jumlah di sini boleh kita kena pasti mereka memahami ataupun tidak jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah itu. Okey, siapa nak cuba ni? Siapa nak cuba untuk membina jumlah fi'liyah? Baik. Tafadhal. Okey, silakan. Ustaz, mungkin Man huna? Okey. Untuk jumlah fi'liyah. Syaidah. يحتاج العلماء شريعة العربية. Okey. Jumlah fi'liyah. Ahsanti. Hal hadha sahih ya Ustaz? Sahih. Walaupun terputus-putus juga sikit dengar tadi. Yahtaju apa tadi Syaidah? Okey, silakan. يحتاج علماء شريعة إلى العربية. يحتاج العلماء الشريعة إلى العربية. Okey. Dia menggunakan bila disebut yahtaju je di depan. Bagaimana kita ingin mengenalinya? Itu maknanya itu satu pekerjaan Ustaz Satu yahtaju fi'il. Tanda fi'il dia pun kita dah belajar. Jadi apakah kategori nauk dia? Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah? Okey, saya rasa Ustaz jumlah fi'liyah. Fi'liyah, betul. Yahtaju. Jadi bila disebut perkataan itu saja kita dah dengar yahtaju. Sahih, ahsanta ya syahid, ahsanti ya syahidah. Okey, kalam yahtaju. Masya-Allah. Baik Ustaz. Seterusnya kita nak minta bantuan siapa pula Ustaz? Ya, untuk jumlah ismiyah. Siapa yang boleh kat sini? Ada yang dah prepare ke, yang belum prepare ke? Dia Fahrin pun dia senyum Ustaz. Tak tahu juga nak kena tanya. Senyum Ustaz. Ya, sila Fahrin, tafadhal. Okey Fahrin, silakan. Masing-masing tengah prepare tu kot. Contoh yang saya dapat beri, Muhammad yadhhabu ilal madrasah. Muhammad yadhhabu ilal madrasah. Okey, now jumlah apa tu?
Jumlah ismiyah. Okey. Macam mana kamu boleh dapat itu jumlah ismiyah? Sebab nama di hadapan Muhammad. Muhammad. Pelajar-pelajar ni mereka telah mempelajari pada tingkatan 4 tahun lepas. Jadi mereka dapat mengenal pasti juga. Muhammad yazhabu ilal madrasah. Dimulakan dengan nama tadi Kata tu. nama. Jadi dia jadi jumlah ismiyah. Al-ismiyah. Okey, cantik. Sahih. Sahih Naam. Okey. Kalau dah itu kita tengok bagaimana ada soalan soalan? Ada tak murid-murid kita sebelum nak tanya kita berpindah ke Betul. ujian, kita ada soalan-soalan yang boleh kita nak test. Kita bagi murid kita tanya dulu sebelum kita pula tanya dia Ustaz Ya. Okey, silakan. Ada tak murid kita yang nak bertanya tentang jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah ataupun mungkin nak bagi contoh ke? Silakan. Ada tak? Ya Ustaz. Okey, tafadhal. Siapa ini dulu? Soalan. Naam. Kalau ayat tersebut mengandungi fa'il lelaki dan fa'il perempuan, bagaimana kita nak tukar dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah, Ustaz? Okey. Macam mana Ustaz? Soalan itu, okey. Bagaimana untuk soalan ni sebenarnya saya ada soalan untuk mereka juga. Yang sama. Bagaimana membina nak menukarkan daripada jumlah ismiyah ke fi'liyah? Dia kata jumlah ismiyah dan ke fi'liyah. Betul Faris? Sahih? Ada soaluka? Betul. Kalau ada fa'il lelaki dan fa'il perempuan. Fa'il lelaki dengan fa'il perempuan. Fa'ilnya lelaki nak bertukar kepada daripada jumlah ismiyah ke fi'liyah. Okay, bila kita katakan jumlah ismiyah, di situ dah tak ada fa'il lagi dah. Dia berteraskan konsep mubtada' dan khabar. Bila jumlah fi'liyah, dia berteraskan konsep fi'il fa'il. Okey. Jadi teras ini dipelajari pada topik akan datang. Untuk tingkatan 4, mereka mempelajari asas pembinaan ayat. Dan untuk memahami dengan lebih detail, jumlah fi'liyah terdiri daripada fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah terdiri daripada mubtada' dan khabar. Tajuk fa'il, tajuk mubtada' dan khabar akan dipelajari selepas tajuk tema yang ketiga. Ustaz buat macam ni Ustaz? Nantikan. Nantikan episod yang akan datang. Jadi apa-apa pun kita kena maklum juga ya. Maklum juga ada bagaimana kaedah selain daripada kita kaedah penukaran teras saja bagaimana cara konsep yang mudah untuk kita nak tukarkan. Baik, sebelum nanti nak jawab soalan Faris, saya pergi ke ni dulu. Nanti saya kongsikan tips. Boleh? Okey. Nanti Faris ingat ya tips yang dalam ujian soalan nanti saya akan selitkan jawapan di situ. Okey. Didik TV KPM. Jom kita saksikan soalan untuk murid-murid kita Ustaz. Silakan. Okey. Baik, as-soalul awal. Ini soalan yang pertama. Ayin, ini soalan ni berteras orang kata peperiksaan lah. Ada soalan yang boleh dikatakan dalam peperiksaan yang selalu ditanya. Ayin naw'al jumlatil atiyah. Tentukan jenis ayat yang berikut. Okey, soalan ini diminta pelajar tentukan sahaja. Mudah. Jumlah ismiyah jawapannya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Penulisan pun kena tepat Aiman. Dia kalau kita tulis al-jumlah al-ismiyah, al-jumlah al-fi'liyah, jangan tulis al-ismiyah saja, ismiyah, fi'liyah. Kita ada masa untuk menulis dengan baik. Tulislah dengan penuh. Agar jawapan tu lebih komplit katanya. Okey. Baik Ustaz, kita nak cuba. Murid kita ada yang nak cuba tak untuk soalan yang pertama? Tafadhal. Okey, ada tak yang nak try? Ar-rajulu yanshur da'wah. Silakan. Bismillah. Silakan. Siapa tu? Manuna? Fahrin. Farihin. Zahratul Farihin. Untuk soalan yang pertama tu jawapannya al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlatul ismiyah. Sahih. Ahsanti. Jumlah ismiyah. Baik, bagaimana nak mengenali ni kata jumlah ismiyah? Sebab isim kan. Mana dia isim? Ar-rajul. Ar-rajulu. Ar-rajulu adalah tanda isim. Mengenali tanda-tanda isim juga telah dipelajari di tingkatan 3. Bagaimana mengenal konsep isim. Dia ada tanda-tanda dia Ustaz? Ya, ada tanda-tanda. Baik. Begitu juga dengan fi'il, tanda-tanda fi'il. Jadi mengenal ada yang depan ni ada bermula dengan isim, dia adalah jumlah
ismiyah. Yang Baik. kedua, Yang kedua silakan. nala al-muallimun al-hadaya. Ni untuk hari guru lah. Guru-guru mendapat hadiah yang banyak. Tafadhali. Alright. Man huna? Ana. Amni. Tafadhali ya Amni. Al-ijabah. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Limadha? Lianna nala al-fi'lu. Al-fi'l. Fi'l apa? Fi'lu madi. Madi. Ahsanti. Mumtazah. okey. Fi'l madi. Di Ini depan. maknanya jumlah fi'liyah Ustaz Ya. Baik. Bagaimana poin dia kita dengar? Unzuru ilal kalimah al-ula fil jumlah. Al-ula fil jumlah. Tengok sekali. pada perkataan yang mula-mula sekali dalam ayat. Itu teknik dia untuk kita kena pasti manakah satu ayat jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Oh, okey Ustaz. Okey. Ini tips yang paling mudah lah Ustaz Mudah. Okey. Ya, untuk soalan yang mudah inilah. Baik. Seterusnya Ustaz, Kita ada teruskan soalan lebih dengan susah soalan sikit? yang kedua. Ini soalan ni agak mencabar sebab dia berada di dalam teks. Mayyiz bainal jumlah al-fi'liyah wal jumlah ismiyah fil qit'ati taliyah. Bezakan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah dalam petikan berikut. Diberi teks petikan, kemudian kena keluarkan. Keluarkan ataupun bezakan antara teks ayat ini adalah jenis jumlah apa. Baik. Okey. Kalau kita perhatikan kat sini. Dekat sini ya, ada berapa ayat? Naik Aiman. Kalau saya tengok dekat sini Ustaz, ada 1, 2, 3, 4. Betul ke Ustaz? Okey, kita kira noktah senang Aha. 1, 1, 2, 3, 3. 4. Okey, ada Betul, 4 ayat ada Ustaz. 4 ayat. Jadi, 4 ayat sahaja untuk kita kenal pasti. Oh. Bagaimana dengan kaedah? Kita ambil kaedah yang pertama tadi, unzuru ila kalimah ula fil jumlah. Baik, kita tengok awal dia Ustaz. Awal dia. Ayat pertama, apa yang awal? Ismuhu. Sahih, ahsanta ya Aiman. Ismuhu. Jadi jumlah apa di sini? Kalau ismuhu jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Dah pandai dah tu walaupun tak belajar tingkatan 4 tahun lepas Betul, kan. Ustaz. Okey. Mereka yang belajar baru saja belajar tahun lepas kan. Ini adalah jumlah ismiyah dengan melihat perkataan yang berada di hadapan. Oh, itu key dia Ustaz Key dia. Baik. Yang seterusnya, Seterusnya ayat berikutnya ayat yang kedua. Pemula dia adalah wulida. Wulida. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Okey. Zahira. Jumlah wulida sana mi'ah arba'ah wa sittin. Okey, siapa nak cuba tu? Zahira, silakan. Jumlah apa? Ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey, ini bermula dengan fi'il. Ahsanti. Okey, wulida jumlah fi'liyah. Yang seterusnya? Mana yang perkataan yang bermulanya? Pemula? Tuwafi. Betul Ustaz? Tuwfiya. Tuwfiya. Okey, siapa nak cuba? Diwafatkan. Okey, Syida, silakan. Ya, saya. Okey, tafadhali. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sebab tuwfiya. Baik. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat bermula dengan apa? Okey. Silakan Faris. Jumlah ismiyah. Apa yang nampak kat situ ismiyahnya? Jumlah ismiyah. Apa cluenya? Huwa. Yang berada di hadapan. Dan dia adalah jumlah ismiyah. Okey. Jadi Senang itu atau clue susah? dia. Nampak macam mudah lah Ustaz. Mudah insyaAllah. Yang penting kita tengok awal ayat sebut. Ya, itu. Kadang-kadang pelajar tak dapat clue itulah sebab nak tengok yang mana. Okey, tengok yang depan. Jangan kisah yang belakang-belakang ni. Biarlah apa perkataan pun. Biarlah panjang mana sekalipun. Ya, tengok yang depan. Itu poin untuk mengenal pasti jumlah itu adalah jumlah ismiyah ataupun jumlatul fi'liyah. Okey Ustaz. Saya rasa boleh dapat full mark dah ni. InsyaAllah. Kita tengok soalan yang lebih mencabar. Lebih mencabar? Ya, dalam peperiksaan dia ada soalan kebat juga ya. Soalan yang aras tingginya ya. Baik. Hawil al-jumlah al-fi'liyah ila jumlah al-ismiyah. Tukarkan. Ini soalan yang diajukan oleh Faris tadi. Iaitu bagaimana konsep nak tukar-tukar ni. Okey. Daripada jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah ataupun sebaliknya. Macam jumlah tadilah ismiyah ke soalan fi'liyah. kawan kita. Ya, soalan Faris tadi inilah dia. Dia soalan kebat.
Dia boleh tukar Ustaz Boleh. Okey, baik. Kita Boleh nak tukar. minta bantuan murid kita untuk menjawab soalan yang pertama. Okey, siapa Ustaz? Siapa saja yang boleh jawab. Zahratul Sebelum Farihin. Ustaz kongsikan tips bagaimana untuk kita nak ingat konsep ini. Ada cara mudah Ustaz Ada cara, Okey, insyaAllah. sebelum tu kita cuba dulu. Silakan. Bismillah. Untuk yang pertama tu, at-talibah tu zahabna ila al-mah. At-talibatu zahabna ilal mathaf. Ahsanti mumtazah. Tapi dia ada perubahan sikit Ustaz Ada perubahan. Daripada sudut domernya tu. Ya. Okey. Zahabna ditukar. Zahab tu kepada zahabna. Zahabat. Oh, zahabat. Okey. Yang kedua, yang syuru ar-rijalu ad-da'wah. Bagaimana nak tukarkan dia? Okey, kita minta bantuan sahabat kita. Ada tak yang nak cuba? Syida. Saya. Okey, siapa tu? Amni. Amni nak cuba? Okey, Amni, Syida. tafadhali. Ar-rijalu yanshuruna ad-da'wah. Ar-rijalu yanshuruna ad-da'wah. Daripada Mumtazah. jumlah fi'liyah kepada ismiyah Ini daripada jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Okey, apakah tipsnya untuk ingat? Okey, ni penting Ustaz. Saya nak kena tulis ni. Baik. Okey. Kalau kita sebut untuk membina jumlah dia, kita tengok dua perkataan ni sahaja yang banyak main peranan. Dua perkataan yang ada kaitan untuk merubah membina ayat. Adapun yang belakang kita tak ubah, tak memberi kesan kepada kita. Dua sahaja, isim dengan fi'il. Iaitu fi'il dengan fi'il dan isim selepasnya ataupun isim yang ada berada depan itulah. Baik. Bagaimana untuk jumlah ismiyah kita selalu sebut ismiyah. Ismiyah kan? Isim. Boleh dikatakan dengan sama-sama. Sama. Isim sama. Isim sama. Sebutannya sin juga kan? Sin mim sama kan? SM. Betul? Betul. Baik, bila kata jumlah ismiyah, samakan dia. Apa dia samakan dia? Iaitu ini jumlah ismiyah. Sekiranya isim itu daripada kategori kalau dia kategori mufrad, fi'ilnya pun mufrad. Kalaulah isim itu musanna berarti dua, dia fi'ilnya pun dua. Kalaulah isim itu tiga ataupun ke atas jamak, dengan kata lainnya jamak, fi'il itu pun jamak. Jadi perlu sama. Ismiyah, isim sama. Kalau jumlah ismiyah sama. Apa yang sama? Antara kata nama dengan kata kerja. Antara isim yang berada di depan dengan fi'il yang berada selepasnya. Semuanya sama. Maknanya isim tu kita kekalkan, cuma yang kita ubah tu fi'il tu Ustaz fi'il tersebut. Fi'il itu kena sama konten mengikut kepada isim tersebut. Kalau isim di sini at-talibat adalah jamak muannas, jadi fi'il itu pun perlu jamak muannas. Okey, baik Ustaz. Qabla an nantahi hal indaka ayu nasiha khususan litulab SPM 20 wahid wa 20. Tafadhal ya Ustaz. Okey. Ini nasihat dan harapan saya agar untuk topik ini pelajar-pelajar dapat mengenal tokoh-tokoh Islam yang masyhur. Pelajarilah ataupun cari sumber-sumber yang boleh dipercayai tokoh-tokoh Islam yang ada di dunia ini, kontemporari ataupun silam, untuk menekankan dalam penulisan karangan dan bacaan. Kemudian yang kedua, mengingati fakta yang perlu untuk menjadi sumber menulis karangan dengan baik dan teratur. Ketiga, mengenal pasti untuk bentuk jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dengan baik. Dan yang terakhir, berdoa serta tawakal kepada Allah setelah mana kita berusaha. Okey, syukran jazilan Ustaz Taib, syukran ala kull bayan allati tuqaddimuha al-yawm, wa syukran aidan ala tulab ala musyarakatikum fi hadha barnamij. Insyaallah naltaqi sawfa naltaqi fi halaqata qadimah Ustaz, insyaallah. Syukran jazilan ala al-musyahidin. Insyaallah naltaqi fi marah qadimah. InsyaAllah. Saya Aiman Sufian. Terima kasih semua kepada penonton-penonton dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Boleh beri sikit lambaian kasih sayang anda tak? Lambai sikit murid-murid. Ma'assalamah. Ila liqa. Ma'assalamah. Saya Aiman Sufian. Kita bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bapa kepada salah seorang calon SPM 2021, Nur Hazira binti Harun, yang bersekolah di SABK Mahat Al-Khairi Lebanat, ingin mengucapkan selamat maju jaya khususnya kepada anak saya dan juga semua calon SPM 2021 di Malaysia ini. Di samping itu, marilah kita sama-sama berdoa moga pada tahun ini semua calon SPM 2021 dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf bin Saleh, ayah kepada pelajar yang bernama Nurul Hanisatul Ilmi binti Yusuf di Sekolah Menengah Agama Khairiyah Kota Terengganu, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM tahun 2021 dan juga kepada semua pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Khairiyah Kota Terengganu serta seluruh pelajar-pelajar calon-calon SPM di seluruh Malaysia. Semoga calon-calon SPM tahun 2021 ini mendapat keputusan yang sembilan dalam peperiksaan tersebut. Sekian, terima kasih.